Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita berjumpa dalam surau ini, surau masjid dah sekarang, surau masjid. Masjid sana tak ada, ni khutbah sini kan. Muat tak? Muat tak? Sampai luar. Oh, ke sampai luar? Okey. Memang nampak tak muat kan? Okey, tak apalah, alhamdulillah semua tak berkati tempat ni. Dan kita hari tu sedang bincangkan berkenaan dengan buku yang saya terjemahkan. Itu, dan saya kata itu buku ni adalah satu bahagian daripada satu kitab yang dikeluarkan oleh majalah Bayan. Okey. Itu buku tersebut bertajuk Hukukun Nabi, hak-hak Nabi bainal ijlal wal ikhlal. Hak-hak Nabi di antara pengagungan dan pengabaian. Dan di antara risalah yang tulisan itu adalah berkenaan dengan mengikuti Nabi SAW. Ini satu risalah yang ditulis oleh Syekh Faisal Al-Ba'dani yang kita keluarkan daripada buku berkenaan untuk kita bincangkan dan bahaskan di sini, insya-Allah. Baik, dan kita terangkan itu sebelum saya cuti dan actually pergi umrah, dan kemudian tak dapat jumpa minggu ni saja. Kita sebulan sekali kita jumpa, minggu pertama hari Selasa. Jadi kita berhenti tu, kita bincangkan berkenaan kepentingan ittiba', pentingnya ittiba', kerana tanpa mengikuti Nabi SAW ni kita akan terputus kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada siapa boleh datang pada Nabi SAW. Itu kenapa kita kata datang kepada Allah Ta'ala tanpa ikut jalan Nabi, pasti orang tu akan gagal. Ini adalah asas. Itu sebab mengikuti Nabi ni tapi bila kita bincang mengikuti Nabi ni, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah Ta'ala nyatakan, Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dia, untuk dapat cinta Allah Ta'ala, manusia tidak uji, dan ujian yang paling berat berlaku adalah dengan apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lebih berat daripada itu sebenarnya. Jadi kita nampak dengar ayat dia simple, mudah, tapi bila kita perhatikan tajuk ini, banyak orang yang tercicir, terjatuh, tertinggal, tak tahu. Kerana apa? Kerana ini adalah jalan cinta Allah Ta'ala. Pasal bahkan kadang-kadang ada orang tu rasa tak cukup pula. Rasa cukup dah macam ni, tak cukup kot. Jadi di sinilah kita kata ujian sebenar. Bila manusia tadi kena buang segala hawa nafsu dia, keinginan dia, taraf kedudukan dia, untuk hanya mengikuti Nabi SAW. Ini berat. Kalau dia kata tampaknya kita nak mujahadah jiwa kita melawan nafsu, bukan yang tinggalkan makanan, tinggal tengok televisyen, bukan semata-mata itu. Bahkan yang paling berat adalah apa? Bila nafsu kita kata A, Nabi kata sebaliknya, kita nak pergi mana? Itu soalan yang akan timbul. Dan sebab itu kita bincangkan di sini asas berkenaan dengan ittiba' itu apa. Dan hari tu waktu kita mula-mula bertemu, kita mula masuk buku ni, kita masuk dalam buku pertama itu berkenaan dengan ittiba' ni, kepentingan dia. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan dari segi bahasa ittiba' itu apa. Ittiba' itu dari segi bahasa kita kata itu adalah kata terbitan bagi ittaba'a syai', itu mengikuti sesuatu. Apabila dia bergerak pada kesan benda berkenaan dan mengikutinya. Kalau kita ikori suatu benda, ittaba'alah, ikut. Perkara kata ini beredar sekitar maksud mengikori, menuruti, meneladani, mencontohi. Itu pengertian ittiba'. Contohi pun ittiba' juga. Teladan dengan orang pun ittiba' juga. Namun bila letakkan pada penggunaan bahasa juga, bila kita kata ittaba'al Quran, bukan maksud dia orang tu ikut Quran lari dikejar, bukan. Bahkan maksud dia apa? Maksud dia beriman dengannya serta beramal dengan apa dalamnya. Itu maksud ittiba'al Quran. Ittabi' ma yuha ilaika min rabbik, ikutlah apa yang turun pada engkau dari Tuhan engkau. Wattabi' ma yuha ilaika rabbik, ikutlah
apa yang turun kepada engkau dari Tuhan engkau. Maka maksud ikut tu bukan kita pergi duduk tepi Quran tu, tak. Tapi pelajari apa dalam dia, contohi dan juga patuh dengan apa yang ada dalamnya daripada arahan. Dan mengikuti Rasulullah SAW dengan apa? Meneladani, mentauladani baginda SAW, menuruti asar baginda, mencontohi baginda SAW. Kita akan terangkan apakah benda tersebut. Baik, ittiba' dari segi syarak. Ittiba' dari segi syarak, iaitu meneladani dan mencontohi Nabi SAW dalam kepercayaan, kata-kata, perbuatan dan peninggalan. Maksudnya, jadi diterangkan satu persatu apakah dimaksud dengan kepercayaan, kata-kata, perbuatan dan peninggalan. Bukan hanya sekat contoh rupa. Kan heboh kita contoh macam Nabi SAW punya apa? Kening bertaut. Kening kita tak taut. Heboh cari minyak. Minyak apalah? Apa minyak boleh kebanyakan apa? Bulu? Minyak apa? Minyak buah keras. Ada kan orang jual minyak rambut buah keras tu. Kan minyak tak kira harum melati ke apa dan sebagainya. Minyak tu gonyoh-gonyoh. Kenapa? Nak mengikuti Nabi. Kulit kita kelabu sikit, taklah cerah, putih kemerah-merahan. Nabi putih kemerah-merahan. Soalan, kena beli Fair and Lovely mandi ke? Nak bagi putih untuk ikut Nabi? Apakah ikut yang sepatutnya? Baik, di sini kata ikut mengikuti Nabi SAW, ikut syarak adalah, dia kata mencontohi baginda SAW dalam kepercayaan, kata-kata, perbuatan, peninggalan, dan juga serta melakukan seperti yang dilakukan Nabi, mengikut bentuk yang dilakukan Nabi, buat seperti yang Nabi buat, ikut bentuk Nabi buat, yang serupa, yang berupa wajib atau menggalakkan atau membolehkan atau memakruhkan, menegah serta wujudnya tujuan kehendak untuk perkara berkenaan. Maksud dia bukannya secara tak sengaja kita buat, tapi memang kita intentionally kita buat, sengaja kita buat benda berkenaan. Contoh bila kita contoh macam kenapa tolong bini dekat rumah? Kenapa? Sebab Nabi tolong. Kita contohi Nabi macam tu. Bukannya sengaja. Kenapa buat? Sebab pak mertua datang rumah, nanti kan dia kata tak sayang anak dia pula. Bukan. Mana intentionally, sengaja kita buat. Bukan supaya orang puji kita, bukan supaya orang sanjung kita, bukan supaya orang apa? Orang sebut nama kita dalam syarahan. Tapi supaya apa? Kita mendapat apa? Ikut Nabi dalam perkara berkenaan. Baik, dia akan terangkan satu persatu apakah dimaksudkan dengan ikut Nabi dan kepercayaan, kata-kata, perbuatan, peninggalan dan sebagainya. Dia akan terangkan. Baik. Berkata pengarang buku kita, hafizahullah, ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi SAW dalam kepercayaan berlaku atau terjadi dengan seseorang hamba mempercayai apa yang dipercayai oleh Nabi SAW. Dia percaya apa baginda SAW percaya. Apa ni Nabi percaya? Tentang akhirat, syurga, neraka dan sebagainya. Okay? Mengikut bentuk yang dipercayai oleh baginda, cara yang sama baginda percaya. Kadang-kadang ada orang percaya akhirat, percaya alam ghaib, mana Nabi terang kepada kita berkenaan jin. Tapi cara masyarakat kita percaya hantu, jin ni tak sama seperti baginda percaya. Sebab kepercayaan baginda SAW dengan tentang makhluk halus ni, dia tidak timbul tajuk panggil apa? Buat apa kata muamalah dengan makhluk berkenaan. Contoh macam bagi beras, bagi pulut untuk minta supaya jangan kacau kita semayang. Makhluk itu ada. Nabi kata daripada kita, Nabi sebut berkenaan wujudnya makhluk syaitan yang mengganggu kita solat. Bahkan dinamakan dalam hadis Sahih Muslim, nama dia ada. Nama dia Khanzib atau Khinzib. Yang kerja dia, manusia semayang je dia kacau. Azan dia lari. Kita semayang je dia kacau. Ramadan pun dia ada. Dia ada ketika Ramadan. Yang kena ikat ketika Ramadan adalah kita punya qarin, yang menghalang kita dia buat benda baik kan. Datang masjid dah, solat kita kena kacau. Ada lagi syaitan lain. Dia syaitan ni banyak aspek. Macam mana malaikat, ada yang tugas untuk wahyu, ada yang untuk rezeki, ada yang untuk tiup sangkakala, ada yang untuk cabut nyawa, ada yang untuk jaga neraka, jaga syurga. Begitu juga syaitan ini dengan sifat yang sama. Dia bukannya satu benda je, satu kerja je, tak. Specifically berdasar pada kedudukan orang berkenaan. Tapi walaupun Nabi kata ada wujud syaitan tadi, Nabi tak suruh kita buat apa? Upacara untuk kita sekat syaitan tadi datang kacau kita. Kita letak depan pintu rumah, letak kambing golek, ayam golek, atau pintu masjid ni, lembu seekor supaya orang semua khusyuk semayang. Pihak masjid kata orang tak rajin ni. Macam pihak biasa AJK masjid, paling masalah berkenaan kehadiran orang di surau atau di masjid. Dia kalau boleh nakkan lagi ramai, lagi bagi seronok. Tapi bila orang tak ramai datang, rasa macam kenapa tak ramai datang? Jadi kalau syaitan lah mengganggu, apa kata kita bagi syaitan makan. Kemudian syaitan tak kacau orang kat rumah, syaitan semua orang semua datang ke masjid untuk ibadat. Kan bagus. Kita khaskan lembu seekor, kerbau seekor
unta seekor untuk setan supaya jangan kacau orang semayang. Itu bukan muamalah Nabi. Nabi percaya berkenaan wujudnya, berkenaan Nabi ajar kita percaya tentang wujudnya syaitan kacau orang solat. Tapi Nabi tak ajar kita supaya buat muamalah dengan dia. Diplomasi, panggil bomoh paling pandai, Tok Bomoh tolong halaukan supaya jangan syaitan kacau kita semayang. Tak payah. Tak perlu. Tidak diperlukan perkara berkenaan. Wujud, ya, tapi muamalah tidak. Macam percaya para malaikat. Nabi ajar kita percaya para malaikat, tapi Nabi tak pernah ajar kita doa pada malaikat. Macam sering masyarakat kita ada yang doa minta pada malaikat muqarrabin, hei malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, hei malaikat yang sekian, hei Jibril, hei Mikail. Mana boleh macam tu? Nabi ajar kita tahu malaikat itu wujud, tapi Nabi tak ajar kita apa? Buat interaksi dengan malaikat-malaikat tadi. Tak ada Nabi ajarkan interaksi. Contoh macam cara berkawan dengan Jibril. Pernah belajar? Tak ada. Kawan dengan Mikail, Israfil. Tapi orang kita ada mentera-mentera yang dibuat macam tu. Percaya wujud malaikat satu benda, muamalah dengan malaikat satu benda lain. Ini kita kena faham betul-betul pasal konsep Nabi percaya apa Nabi percaya, cara Nabi percaya. Faham? Cara Nabi percaya bukan dengan cara orang lain percaya. Macam kalau dalam apa orang Kristian, diorang ada mengatakan malaikat ini akan datang bermuamalah dengan manusia, kita boleh minta dengan malaikat. Minta dengan malaikat. Kan diorang kan ada 3 kan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Mana Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Roh Kudus tu Jibril. Bahkan diorang berdoa sama saja, berdoa pada Allah Ta'ala, Bapa atau Anak atau Roh Kudus. Bagi mereka sama aja. Sebab kenapa kadang-kadang dalam doa-doa mereka ada keluar minta-minta kepada Jibril. Sebab kenapa kita kata percaya apa Nabi percaya dengan cara Nabi percaya. Nabi ajar kita percaya apa? Percaya. Contoh macam Nabi ajar kita percaya qadar. Tapi cara Nabi percaya juga. Macam zaman kita sekarang ada orang percaya qadar, tapi dia cara dia faham lain sikit. Contoh, dia buat maksiat, dia kata dah takdir, nak buat macam mana? Dah tertulis di Lauh Mahfuz saya akan melakukan maksiat pada hari ini. Redha je lah. Ini ada beza masalah tanggungjawab, masalah dosa pahala dengan masalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala benarkan anda. Bahkan dalam Quran Karim Allah Taala nyatakan surah Asy-Syams. Kan Allah Taala nyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah Taala ilhamkan kejahatan di jiwa tadi dan juga apa? Ketakwaannya. Dalam surah Al-Insan Allah Taala nyatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami hidayahkan dia. Sama ada orang tu menjadi apa? Syakiran, seorang bersyukur, atau kafur, atau kufur. Hidayahkan dan ilhamkan, bukan Allah Taala paksa. Kena faham beza paksa dengan apa? Dengan ilhamkan. Allah Taala wujudkan suasana untuk orang tu bertakwa. Contoh, semua orang pergi masjid, lepas tu dia seorang tak pergi masjid, lepas tu dia kata tak elok dah pula, dia tergerak sekali. Nampak? Itu environment Allah Taala wujudkan. Bukan kita, itu benda tu bukan kawalan kita. Tapi dalam masa yang sama, itu ilhamkan sahaja, bukannya paksa dia. So, sebab itu tak boleh seorang tu kata saya buat maksiat sebab Allah Taala paksa saya. Oh, tak boleh. Macam ini kata-kata sebenarnya oleh syaitan. Syaitan yang kata macam tu. Dalam surah Al-Hijr ayat 36. Allah Taala nyatakan tentang iblis ketika dia buat maksiat, dia kufur Allah Taala dan dilanggar perintah Allah Taala. Dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani. Dia kata, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau sesatkan aku. Dengan sebab engkau sesatkan aku. La uzayyinan lakum siratakal mustaqim. Aku akan hiaskan untuk mereka jalan kau yang lurus. Supaya mereka tak nampak jalan tu lurus dah. Aku hiaskan bagi tak nampak. Maksud dia itu kata-kata iblis, bukan kata-kata para penambiak. Seorang pun tak pernah berkata menyalahkan Allah Taala di atas apa dua. Adam tak kata, ya Allah aku makan buah ni kau yang paksa aku. Tak pernah. Tapi iblis kata macam tu. So setiap kali mana orang tu percaya qadar sama, tapi cara percaya. Kita faham cara percaya. Sebanyak di zaman kita sekarang ni dah takdir, nak macam mana, biar je lah, redha. Satu benda. Tapi anda kena menasihati amar ma'ruf nahi munkar, kena ada. Dah maksiat terjadi, nak macam mana, takdir. Tapi anda kena ingat, anda akan ditanya Allah Ta'ala amar ma'ruf nahi munkar macam mana. Kerana itu kita lihat Nabi SAW tidak melihat orang kafir dan maksud dia apa?
Tak payah buat kerja dakwah, tak payah jihad. Tak payah jihad. Siapa tak payah jihad? Dah takdir, dah tertulis lauh mahfuz. Buat apa nak pergi ajak orang masuk Islam? Yang Nabi utuskan para sahabat tadi buat apa? Nabi sediakan tentera untuk bertempur dengan musuh. Buat apa? Kalau sekiranya percaya dengan takdir tadi, macam orang kita zaman kita ni percaya. Zaman sekarang banyak orang belajar tentang takdir, qadar kan, belajar tentang lauh mahfuz dan sebagainya. Sedangkan lauh mahfuz itu tidak perlu kita tahu pun apa dalamnya. Anda tak ada masuk syurga neraka dengan sebab tahu apa dalam lauh mahfuz. Tak tahu masuk neraka, tahu masuk syurga. Tak ada siapa kata pun. Bahkan Jibril tak tahu apa dalam tu. Pasal dalam tu ada tertulis berkenaan dengan kiamat. Bila Jibril tanya pada Nabi SAW berkenaan dengan kiamat, Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha, tidaklah orang ditanya mengenainya, bi'a'lama, lebih mengetahui, minas sa'il, daripada yang bertanya. Engkau tak tahu, aku lagi tak tahu. Kalau yang bertanya tak tahu, yang ditanya lagi tak tahu. Itu Nabi kata pada Jibril. Sebab Jibril menerima wahyu Allah Ta'ala untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau Jibril tak tahu kiamat itu bila, Nabi lagi tak tahu. Itu di mana tertulisnya? Di lauh mahfuz. Yang para malaikat pun tak terintai apa dalam tu. Datang kita belajar ma'rifatullah dan sebagainya, nak tahu apa dalam lauh mahfuz. Apa hal? Nampak tak? Percaya lauh mahfuz tu ada satu benda, tindakan kita tu benda lain. So Nabi ada tak ajar benda berkenaan? Tak. Dan tinggalkanlah. Disuruh kita untuk mempercayai wujudnya alam-alam ghaib tadi, wujud berkenaan dengan lauh mahfuz, para malaikat, syaitan dan jin dan sebagainya. Tetapi tak disuruh kita apa? Interaksi. Dan tinggallah. Itu sebab kita kata percaya apa Nabi percaya dengan cara Nabi percaya, bukan dengan cara orang lain. Okey? Dari segi dan bahkan benda berkenaan itu dari segi akidah. Kalau masalah ibadah pula, cara dekat diri kepada Allah Taala. Contoh macam apa yang wajib, apa yang sunat. Apakah benda yang kalau orang tu tak buat, Allah Taala akan murka. Apakah benda kalau orang tu buat, Allah Taala sayang. Maka benda tu juga kita kata Nabi SAW juga tunjuk kepada kita. Mana benda larangan, kesuruhan dan sebagainya, apa Nabi tunjukkan itu adalah wahyu. Contoh bila Nabi SAW bab makan kan, makan benda yang halal, tak ada masalah. Tapi bila bagi Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, Nabi kata barang siapa makan daripada pokok ini, dia pegang pokok bawang, pokok ni, jangan hampiri masjid kami. Kalau orang Arab dia kunyah bawang tu, batang bawang tu kan, makan-makan dia kunyah gitu je. So bau mulut tu tak tahulah bau macam mana kan, tak pernah dekat. Tapi kalau tuan-tuan buat, try buat kat rumah lah, kunyah bawang merah tu kan, makan bawang. Yang terjadi adalah Nabi kata barang siapa makan dari pokok ini, jangan hampiri masjid kami. Lalu para sahabat kata, Rasulullah diharamkan ke? Tak diharamkan. Tapi Nabi kata malaikat terganggu dengan apa yang manusia terganggu. Mana apa benda yang bau manusia rasa tak suka, malaikat pun akan tak suka. Dan kenapa perlu hadir malaikat ketika mana di masjid? Sebab nak mengaminkan doa-doa kita. Pasal contoh macam Nabi kata, idza qala al-imam amin faqulu amin. Maka bila imam berkata amin, cakaplah amin juga. Fa innahu, dan sesungguhnya Nabi kata man wafaqa ta'minhu ta'minul malaikah, barang siapa amin dia menepati amin para malaikat, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mana Nabi SAW berikan gambaran berkenaan amin malaikat ni penting. Jadi kalau malaikat tak hadir untuk mengaminkan kita, nampak, ini kepercayaan Nabi SAW. Ini makruhkan benda tersebut. Nabi kata jangan hadir masjid kalau sekiranya makan buat pokok berkenaan. Ini benda ghaib, tuan-tuan tak tahu pun. Betul tak? Tak tahu pun berkenaan dengan betul ke malaikat suka apa, tak suka apa dan sebagainya. Kan? Apa benda kalau kita gantung malaikat datang? Apa benda kalau kita tak gantung malaikat tak datang? Apa benda? Macam gambar dan juga patung ataupun anjing berada dalam rumah, maka malaikat tak masuk rumah. Ini juga kita kata benda tersebut adalah wahyu. So apa benda Nabi percaya dalam wajib atau sunat atau haram atau harus atau mubah, kita kena percaya cara yang sama. Bila kita kata benda ni haram, contoh makan tangan kiri haram, Nabi kata haram, Nabi kata syaitan makan tangan kiri. So kita pun apa? Mengiyakan macam Nabi SAW menyatakan. Walaupun tak nampak setan tu. Kau duduk lama-lama datang masjid, nampak tak setan? Tak nampak. Habis tu, macam mana? Tak, kita percaya apa Nabi percaya, macam cara Nabi percaya, dengan bentuk tadi, bentuk yang sama. So tak boleh kita kata saya percaya tapi tak ada tapi. So kalau Nabi tunjukkan ini wajib dan kita kejar, ini haram dan kita tinggalkan, ini makruh kita cuba tinggalkan, tapi kita faham bahawa kalau buat pun tak menjadi masalah. Kalau sunat kita banyakkan, kalau mubah kita buat kalau kita nak, tinggal kalau kita tak nak, tak ada masalah. Dengan asas kata kerana apa? Kerana keadaannya sebagai apa?
sebagai mana kepercayaan Nabi SAW benda berkenaan adalah salah satu asas agama atau bercanggah dengan dasarnya, merosakkan kesempurnaannya sehinggalah akhir dengan sebab dipercayai oleh baginda SAW. Hatta contoh macam cara beribadat Nabi tunjukkan, maghrib 3 rakaat, datang kita kata 5, tak boleh. Tak boleh kita lebihkan, tak boleh kurangkan. Lebihkan maka masalah, kurangkan masalah juga. So konsep dia memang apa Nabi percaya, Nabi percaya, Nabi tunjuk pada kita, ini wajib, ini haram, makruh sunat, ini bid'ah, pun kita tinggalkan juga. Ini adalah tambahan juga Nabi tinggalkan. Okey? Faham Percaya apa Nabi percaya, macam cara Nabi percaya. Seterusnya, ittiba' Nabi, mengikuti Nabi SAW dalam kata-kata. Dalam kata-kata berlaku atau terjadi dengan mencontohi isi kandungannya dan makna-makna yang dibawa, bukan dengan mengulang-ulang lafaz atau menyebut semula nas-nas sahaja. Sebab bila dikatakan berkenaan baca Quran, tuan-tuan tak faham pun pahala berjalan. Baca hadis, pelajari hadis, tak berguna kalau tidak beramal. Pasal sabda baginda SAW tadi, tuan-tuan baca macam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ulang banyak kali pun, tapi tak beramal dengan benda berkenaan, tak berguna. Sebab mengikuti kata-kata Nabi tadi bukan mengulang-ulang banyak kali, bukan dengan sebut banyak kali, tapi kita mengikuti apa yang diarahkan, patuhi apa yang ditunjukkan. Itulah tanda kita mengikuti kata-kata Nabi SAW. Kenapa buat ni? Sebab Nabi sabda. Kenapa buat ni? Nabi arahkan. Itu cara dia. Itu yang dikatakan sebagai mengikuti Nabi dalam konteks kata-kata. Ni kata-kata. Bukan hanya mengulang-ulang kata-kata tersebut. Bukan mengulang kata-kata tersebut. Misalnya, contohnya, ittiba' kata-kata baginda SAW. Bila kita nak mengikuti kata-kata baginda SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Berlaku dengan solat seperti solat baginda SAW. Jadi kata-kata ni tadi kita ikut ittiba' dengan kita contoh cara Nabi solat. Ini satu benda peringatan. Soft, dalam soft kaki tu rapatkan. Saya nampak kadang-kadang apa dekat setengah masjid kan, tak cakap sini lah, saya cakap sini. Kalau cakap sini kan orang kata saya kutuk sini, tak, bukan sini, tempat lain. Cerita dia, jarak tu boleh isi, kalau cantum balik 3 orang boleh masuk. Kita zaman dahulu mungkin kita kata panas kan, rimas kan, sekarang dah ada aircon pun tak boleh dekat dia, kenapa? Kan bila Nabi kata suddul khalal, penuhkan ruang-ruang yang kosong, jangan buka ruang mana syaitan akan masuk celah tu. Nabi kata dengan hadis yang sahih. So kita berlaku ittiba' tadi dengan merapatkan saf. Tumit kita, kaki kita dengan kaki kawan kita rapatkan. Kalau dia kata, dan actually sebenarnya bukan perlu kangkang, tak perlu kangkang. Tuan-tuan pastikan kaki tu selari dengan badan. Kalau badan kita kurus-kuruslah. Kalau badan kita lebar, janganlah rapatkan kaki tu macam tu. Yang dapatkan mana ikut badan kita. Kalau badan kita lebar, ikut lebar. Itu cara sebenar. Bahkan kalau tu sentuh, bukanlah perlu rapat sangat yang impit, tak. Kalau tak boleh tahiyat akhir duduk impit, jatuh, maka duduklah tahiyat atau apa dalam keadaan apa, tak boleh iftirash, tawarruk. Tak boleh yang iftirash, mana yang duduk macam tahiyat akhir tu, tawarruk. Duduk tawarruk je lah. Tak menjadi masalah. Bahkan kita elakkan larangan Nabi itu, jangan biarkan ada lapang dan sebagainya. Lebih baik daripada kita membiarkan kosong ruang hanya kerana perasaan kita. Bahkan tak pernah Nabi suruh rapatkan, samakan di antara tumit-tumit. Bahkan alhamdulillah zaman sekarang ni ada diedarkan gambar macam dia tumit tu, sepatut tumit dengan tumit, bukannya ujung kaki. Ujung kaki manusia tu pasal badan manusia dia duduk dekat belakang ni. Ni tumit, katakan ni tumit kan. Okey, badan dia duduk sini, bukan duduk tengah-tengah ni. So kalau kata ujung kaki manusia tu panjang mana sekalipun, kalau kaki dia pendek kan, contohnya kan, kalau dia ikut sini dia akan ke depan daripada soft sebenarnya. Dan soft dia akan lari. Jadi sebab itu kenapa samakan tumit, bukan samakan ujung kaki. Tak apalah, itu tak ada masalah. Tapi bab jarak di antara kita dengan orang sebelah kita. Dan bahkan Nabi SAW memperbetulkan saf dalam solat. Dalam solat, bila ada sahabat Nabi SAW, seorang Nabi tengah solat, seorang datang solat sebelah kanan, datang seorang sembahyang sebelah kiri. Nabi tarik mereka berdua ke belakang, rapatkan, dan Nabi pergi ke depan. Macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bila tengah dalam solat kan, dalam Musnad Ahmad, dia ikut Nabi solat. Kemudian dia duduk belakang Nabi. Nabi tarik dia, Nabi pegang tengkuk dia, tarik ke depan. Nanti dua ayat, dia reverse, Nabi reverse. Dia reverse, Nabi reverse. Sampai lepas mayang, Nabi kata, "Mali, apa hal? Aku jadikan kau sebaris dengan aku, tapi kau boleh duduk ke belakang." Lalu Ibn Abbas berkata, "Adakah layak aku duduk sebelah engkau Rasulullah?"
Nabi ketawa dan kemudian Nabi sebut Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia lah apa pentakwilan Al-Quran Karim. Mana Nabi sebut tu dah besar, bukan baby. Dah besar dia ikut Nabi solat. So secara tak langsung kena perhatikan bab ni. Jadi maksudnya Nabi kata solat macam mana aku solat, dan itu termasuk dengan arahan Nabi. Nabi kata rapatkan saf. Jangan ada ruang. Bab ini saya tak tahu kenapa, tapi mungkin masyarakat Malaysia ni antara yang ni bab ni, tajuk ni. Antara. Bukan kita kata sekutu Melayu. Antara yang masih lagi kita kata bab ni masalah sikit. Kalau pergi kat tanah Arab orang tarik lah. Percaya tak saya? Kalau tuan-tuan pergi Yaman buat perangai macam tu, kawan tu kan tarik. Dia tahu dia setepa kan. Dia tarik kita supaya dapat. Tak batal semayang dia. Kerana Nabi tarik para sahabat betulkan saf dalam solat. Maka tak akan batal. Pembetulan saf tidak membatalkan solat. Jadi betulkan saf anda. Kita kata patuhi solat cara Nabi solat. Memang Nabi duduk depan saja sebagai imam, tapi arahan Nabi pada para sahabat kan, suddul khalal, jangan ni halu banakan, samakan antara tumit dan juga bahu. Suddul khalal, penuh ni, tutup sebenarnya ruang-ruang. Jangan buka sebarang furja, jangan buka sebarang ruang. Syaitan akan masuk celah tu dan mengganggu solat tuan-tuan sekalian. Itu sebab kenapa? Memanglah kadang-kadang betul ada jiran kita, ke kawan kita atau orang yang datang solat sebelah kita bau sikit, tak wangi. Kan? Semain dia lama berkambing lah pula. Okey, belajarlah sabar. Kan? Kita tak tahu nanti kita kat masyar nanti duduk sebelah siapa. Sementara tunggu kan. Tak boleh lari tau kat masyar. Dekat sini, kita jangan sibukkan sangat. Mana kita bersama dia mungkin tu kalau tak ada minyak wangi bagi pada dia. Kenapa dia bau dia masam sikit kan? Beli minyak wangi bagi free. Jumpa. Ini ada minyak wangi. Ni hadiah sewa umrah ni. Bagi saja pada dia. Itu cara kita. Mana supaya dia wangi, tak ada masalah. Tapi asas dia tak boleh kita tinggalkan ibadat tadi macam tu. Faham tak? Bila Nabi kata solat macam mana aku solat, terjadi dengan apa? Solat cara Nabi solat. Rupa Nabi solat. Faham? Ya? Faham Sambung. Dan dia kata ittiba' kata-kata Nabi. Bila Nabi kata la tahasadu wala tabaghadu atau wala tanajashu, jangan apa Nabi kata la tahasadu, yang kamu saling berdengki, wala tanajashu, yang kamu saling menipu harga barang. Tanajush ni, munajashah ni macam ni. Orang tu nak jual barang, zaman sekarang mungkin payah nak berlaku. Boleh jadi juga kalau time potongan harga 50%, tapi dinaikkan tinggi 50%, harga sama juga. Itu contoh harga barang tipu lah. Kalau zaman dahulu, contoh saya berniaga, saya nak barang saya naik harga. Cara dia macam mana? Saya ajak orang ni kacau. Setiap kali datang pelanggan nak beli barang, orang tu nak beli dengan harga sekian, dia datang kacau, saya nak beli dengan harga lagi mahal. Lepas tu last sekali orang tu berebut dengan dia, tapi last sekali dia pun lepaskan. Okay, tak apalah, saya tak ambil. Tapi orang ni akan bayar lebih daripada harga asal. Ini cara saya gunakan seorang ejen untuk kacau harga barang. Ini benda ni, kalau zaman kita ni spekulator lah. Spekulator bank Mana spekulate, syarikat ini akan sekian. Ini semua ni adalah benda yang Nabi tak benarkan. Nabi kata jangan saling berdengki, jangan kamu saling menipu harga barang. Nabi tak benarkan. So jadi terjadi kita dalam perkara ini dengan cara apa? Dengan meninggalkan berdengki dan menipu harga barang. Bukan dengan kita ulang-ulang la tanajashu, bukan. Asal awak cakap macam ni, saya ikut Nabi. Nabi kan cakap, dari Nabi beritahu arahan, jangan buat benda itu. So terjadi pada kita berkenaan dengan apa? Meninggalkan perbuatan tersebut. Itu cara kita ikut kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham Kalau contoh macam hadis Nabi kata la yahillu limri'in muslim an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal untuk seorang individu muslim memulaukan saudara dia lebih 3 hari. Tak boleh untuk seorang individu muslim pulaukan, tak cakap engkau saudara lebih dari 3 hari. Mana perbalahan di antara manusia ni boleh berlaku, terjadi. Kita nafikan. Hatta di kalangan para sahabat Nabi SAW, ada di kalangan mereka ni yang bertekak sampai urat timbul dan sebagainya, tak terkeluar Islam pun. Tetapi yang Islamnya adalah lepas anda bertekak, berbalah dan sebagainya, anda tidak halal untuk tak bersembang dengan saudara anda lebih 3 hari. Bab ni kena jaga. Bab ni banyak orang langgar. Bab ni banyak orang langgar. Kadang-kadang tak bercakap dengan adik-beradik, bukan orang saudara se-Islam, saudara sedarah. Berapa tahun? 8 tahun, 10 tahun. Kenapa? Dia curi harta bapa. Ya, walaupun
Walaupun keadaan tadi tak halal. Mereka kata tak halal lah. Tapi lagi. Faham tak? Tidak ada tapi. Bila Nabi kata benda berkenaan, kita patuhi dengan cara apa? Buang nafsu kita, ikut kata Nabi. Ini mujahadah paling berat. Kalau dia kata benda lain orang boleh buat. Tinggalkan makan kan, duduk diam kan, tak usah beli. Tak adalah makan. Nak tinggalkan televisyen, potong wire belakang remote televisyen tu. Wire tu belakang televisyen tu kan kerat. Tak tengok dah televisyen lepas tu. Tak jadi buat lah. Tak jadi buat, tak jadi try buat. Potong wire belakang televisyen tu. Memang tak boleh buat apa-apa lepas tu. Tapi bila kita kata yang nafsu kita nak apa, sabda Nabi kata apa? Bab ni banyak orang gagal. Sebab kata-kata Nabi tu jelas tak halal. Tapi kita kata, yelah Nabi kata tak halal, Tapi lagi. Nampak? So dengan konsep ini kita kata, memang bila Nabi arahkan, contohi kata-kata tadi, itulah cara kita ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tiru kata-kata Nabi, kita buat apa Nabi arahkan. Itulah yang dikatakan sebagai mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kata-kata. Dan itibak kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyatakan, man su'ila an ilmin ya'lamuhu, barang siapa ditanya mengenai satu ilmu yang dia tahu, dia kata fakatamahu, lalu dia apa? Dia sembunyikan ilmu berkenaan. Uljima yaumul qiyamati bil lijami min nar, maka dia akan kekang. Lijam ni maksud dia kan kalau kita tak ada kuda. Tapi kita tengok kuda punya ni, yang besi, yang kekang kat mulut kuda tu kan. Ya, dia kekang itu. Itu besi kekangan tu dipanggil lijam. Barang siapa yang ditanya mengenai satu ilmu, dia sembunyikan ilmu berkenaan, lalu dikekang dengan kekangan api neraka pada kiamat nanti. Mana berlaku perkara ini dengan cara apa? Dengan tidak kita menyebarkan ilmu, seorang Islam tu akan menyebarkan ilmunya yang benar lagi manfaat serta tidak menyembunyikannya. Benda ni kalau nak apply, siapa belajar ilmu-ilmu pelik-pelik tak apply. Pasal apa? Pasal dia akan sorok pada ahli kita sahaja. Tak boleh. Sedangkan Islam itu tersebar pada semua, kaya atau miskin, hina atau mulia. Tak kira orang tu akal kurang pandai ke, cukup pandai ke, Nabi tak pernah sembunyikan apa-apa. So kalau dia kata ilmu berkenaan manfaat, maka kena buat, kena sampaikan. Ni satu kisah Dr. Arifi ceritakan. Dia ceritakan berkenaan dengan apa yang berlaku di Universiti Madinah tu. Okey. Syekh pengarang kitab Adwaul Bayan, Mukhtar Syankiti. Dia ni memang hebat, ilmu dia tinggi. Tapi ada satu perangai dia apa? Bila dia masuk Dewan Beksa, pasal dia hadis ni, dia tak boleh nak masuk Dewan Beksa. Sebab apa? Dia masuk Dewan Beksa bila budak-budak tanya soalan, Dewan Beksa ni, Syekh, soalan ni apa jawapan dia? Dia akan jawab. Jadi bila benda ni dibawa kepada Syekh bin Baz rahimahullah, dulu tengok semua dah meninggal lah orang ni. Dia ditanya kepada dia lah, Syekh Arifi ceritakan, bila bin Baz panggil dia datang. Kenapa pergi bagi budak-budak menyiru kan dan periksa? Dia kata dah hadis Nabi nyatakan, barang siapa ditanya mengenai satu ilmu yang dia tahu kan, dia tahu, dia kata kemudian dia sembunyikan, maka dikekang dengan api neraka. Lepas tu diorang kata, Syekh, ini untuk periksa, nanti kita punya ujian. Habis ujian korang aku kena masuk neraka ke? Last sekali dia buat cara apa? Jangan bagi Syekh ni jaga periksa. Jangan bagi dia jaga periksa. Pasal kalau dia kata jaga periksa, timbul tajuk ni macam tu sekali. Mereka patuh dengan arahan Nabi SAW. Dia kata takkanlah kerana ujian korang aku kena masuk neraka. Kerana apa? Kerana ujian korang punya test, nak tahu darjat para pelajar, aku kena masuk neraka kerana melanggar arahan Nabi SAW. Jadi dia semua diam. Semua diam, tak cakap apa. Last sekali cara dia apa? Jangan bagi jaga periksa. Dah, habis cerita. Suruh orang lain jaga periksa. Tapi untuk bagi dia, minta maaf, masalah sikit. Jadi kan macam tu sekali. Tapi kita kadang macam berapa banyak yang kalau kita ni konon ada ilmu pelik. Tak tahulah saya tahu segambut ada ke tidak. Aku dalam aku ada dia, dalam dia ada taman dan sebagainya. Ilmu pelik lah, ilmu hakikat lah, ilmu apa tak semayang pun ada. Kalau dia kata nak kita tanyakan balik, ilmu ni tadi tak sebarkan kepada semua orang. Sebar semua orang, Jawi tangkap lah. Memang confirm masuk jail. Kan kena masuk tangkap. Pasal benda macam ni, ilmu pelik-pelik ni tak boleh dia diajarkan kepada ramai. Ini ilmu khas, dia kata. Ada ilmu khas pula. Kan Nabi pernah ada sorok kan? Tak pernah. Maka tak boleh. So jadi dengan sebab itu kita kata apa ilmu manfaat sampaikan. Tapi ada orang tanya pula, habis tu ustaz kalau masak sedap nak kongsi tak dengan orang? Masak sedap, resepi makan yang sedap,
Patut tak kongsi dengan orang 5 saat dari sekarang. Tapi ni rahsia keluarga ni. Kalau bagi ni tak boleh jaga nasi lemak dah lepas ni. Macam mana? Di sini tajuk dia. Sebenarnya setiap orang kena ada lapangkan dada. Sebab apa? Rezeki anda bukan dengan ilmu yang anda ada tadi. Faham Anda ada rezeki. Rezeki anda bukan bergantung dengan ilmu tadi. Sebab ada orang pandai masak tapi tak kaya dengan masakan dia pun. Masakan dia kalau orang makan, oh sedapnya kan. Tapi dia tak kaya dengan masakan. Ada orang bangang tak pandai pun tapi kaya dengan masakan. Kadang-kadang orang tu baru rupa je. Dia tak masak pun. Dia jadi iklan. Iklan Maggi lah, iklan apa sebagainya. So dia tak ada masak. Pandai tak pandai masak pun. So masak air pun. Macam mana masak air lah? Air pun tak dimasak. Sebenarnya rezeki kita bukan bergantung dengan benda berkenaan. Memang itu asbab. Tapi rezeki sebenar, kalau kata ganjaran sebenar adalah akhirat. Kalau kita belajar, tak pandai masak sedap, kita ajar pada kawan kita. Kawan kita masak sedap, dia bagi anak dia makan, isteri dia makan, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Ataupun isteri makan, masak, suami makin sayang. Ilmu, bukan ilmu buat jampi-jampi tu. Bukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul kemudian. Bukan yang itu. Ilmu masak sedap, nak letak garam banyak mana. Itu yang penting. Tapi banyak orang kita kata ilmu yang manfaat ni lah, manfaat. Mana bila isteri tu masak, suami dia sayang. Kan orang tu masak jadi keluarga dia sihat. Kita tahu masakan macam tu, ajarlah. Tapi ustaz, ini rezeki, ini resepi kedai saya. Tahu tak rezeki Allah Ta'ala bagi. Bahkan ilmu ni makin berkembang dengan dia sampaikan, bukan dengan sorok. Ada ilmu tapi sorok. Sorok ni makin pandai ni. Tak pernah pun. Nazan lu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi jelasnya berkenaan dengan tajuk tadi. Kalau dia kata orang tu sebarkan ilmu, actually bermanfaat lagi, lebih baik daripada simpan. Tapi lah, siapa nak beramal ni kan? Ini resepi turun-temurun, nanti kan tak kaya tak. Rezeki anda Allah Ta'ala yang aturkan. Bahkan keberkatan rezeki tadi, keberkatan ilmu tadi mungkin akan menyebarkan lebih baik daripada itu. Maka tuan-tuan akan dapat ilmu lebih banyak daripada, bukan, bila kita ajar, makin kita dapat keberkatan ilmu. Bukan dengan simpan, bukan dengan sorok. Tapi lah, ujian paling besar kalau pada orang perempuan lah, ada resepi masak, nak bagi tak? Resepi menyaga kuih, tepi goreng pisang ke, nak kongsi tak? Itu masalah yang tanya jugalah. Kalau tanya, boleh tak? Boleh, tapi ini resepi keluarga saya. Dan hadis Nabi tadi nak ikutnya dia. Pasal kita kena tahu faham, ilmu sampaikan makin berkembang. Dia bukan makin sedikit. Ilmu makin disampaikan makin banyak, bukan makin sedikit. Dengan sebab itu belajar, patuhi arahan Nabi, tunggulah keberkatan dia datang. Tapi banyak orang ni test berat ni, benda macam ni. Mungkin kena makan laksa sedap ke, nak cerita kat orang apa rahsia dia, fikir 10 kali ni. Ni rahsia turun-temurun. Padahal letak garam lebih je. Ada sebab tu letak udang. Kan letak udang, tambah udang, tu je. Tapi dia rasakan benda berkenaan macam rahsia. Tak rahsia pun. Sebab tu belajarlah untuk beramal dengan arahan Nabi. Tuan-tuan akan dapat lihat keberkatan yang besar di situ. Baik. Sebagaimana ittiba' Nabi adalah perbuatan. Tadi perkata-kata, ni perbuatan. Adalah dengan anda melakukan seperti perlakuan baginda. Mana buat macam Nabi buat, ikut bentuk Nabi buat, dan juga oleh sebab baginda buat. Okey, apa maksud dia? Kata-kata kita berkenaan dengan seperti perbuatan baginda. Kerana apa? Kerana semuanya tidak akan mencontohi dengan perbezaan bentuk atau cara. Contoh Nabi solat maghrib 3 rakaat. Nanti 3 rakaat kita solat 3 rakaat jelah. Atau Nabi SAW contohnya tidak orang kata Rasulullah SAW banyak puasa dalam bulan Syakban. So tirulah, ikutlah cara Nabi itu. Dan bukan straight 1 bulan, banyakkan puasa. Nabi SAW arahkan kita, maka kita buat dengan berkenaan. Dan Nabi tunjuk cara Nabi tadi, kita buat cara Nabi buat. Okay? Bahkan kalau kita terbalik kan, kita pilih bulan apa? Bulan Jamadil awal, Jamadil akhir, untuk banyakkan puasa. Dan kita tak ikut cara Nabi lah. Nabi buat, kita tiru macam Nabi buat. Dan kata-kata kita, dia kata sementara kata-kata kita mengikut bentuk yang Nabi lakukan. Maksud dia menyertai tujuan dan perbuatan berkenaan. Dari segi niat. Contoh macam benda kita buat ni wajib ke sunat. Apa kita buat ni? Ini wajib ke sunat? Pasal kalau wajib, kalau sunat, sunat. Jangan kita tinggalkan. Maksud dia Nabi buat dengan cara sunat, mana penggalakan. Datang kita wajibkan mesti, tak boleh. Atau Nabi wajibkan, kita jadikan sunat pun tak boleh juga. Pasal benda tadi mesti tujuan atau matlamat. Maksud dia dari segi bentuk keikhlasan niat kita. Okey.
dan juga penentuan perbuatan, contoh macam datang masjid. Nabi galakkan, Nabi suruh kita datang masjid. Kemudian kita datang masjid kenapa? Sebab pak mentua dekat rumah, atau lari daripada bini beletir. Ini nampak sampah ni, bini bising. Nanti bini aku nampak bising ni, biar aku lari keluar, duduk lepak kat masjid. Korang dapat makan kejap lagi. Buat macam tu je, dah tak sama dengan arahan Nabi. Tak sama dah. Dah hilang. Pasal Nabi buat kerana apa? Taqarrub lillah. So kita kena buat kenapa? Taqarrub lillah. Kalau benda wajib, wajiblah. Kalau sunat, sunatlah. Kita buat macam tu. Kemudian dia kata, keikhlasan penentuan perbuatan dari segi keadaan wajib atau manduk. Manduk tu sunat. Kerana tidak berlaku mencontohi dengan perbezaan matlamat dan niat. Tak boleh lah. Nabi buat kerana nak dekat diri pada Tuhan. Datang kita buat sebab tak nak pak mentua tengok lain macam, ataupun tak nak jiran kata. Tak boleh lah. Tak sama lah. Tak sama. Walaupun bentuk serupa, tapi kenapa kita buat tak sama? Maka tak serupa dengan mencontohi perbuatan Nabi SAW. Sekalipun serupa bentuk dan perbuatan, bentuk perbuatan tadi serupa, tapi tak sama. Sebab apa? Nabi buat untuk dekat diri Allah Ta'ala. Kita buat sebab takut jiran pandang serong, sebab takut bini beletir banyak, sebab takut pak mentua kata apa-apa entah. So jadi kita keluar rumah kita, datang ke masjid. Salah lah. Salah lah. Pasal rupa serupa, tapi apa? Matlamat tidak sama. Dan kata-kata kita, oleh sebab baginda melaksanakan, kerana jika serupa bentuk dan tujuan, tapi kita buat bukan contohi Nabi, maka dia bukan itibak. Contoh macam kita tiru guru kita. Tak boleh lah. Kenapa buat? Sebab Ustaz Adli buat. Maka putuslah kita dengan Nabi. Kita pasal matlamat asal kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang kata Nabi ni wasilah menghubung kita dengan Allah Ta'ala, maksud dia batang tubuh Nabi tadi, pergerakan dia, pandangan mata dia, percakapan dia, semua sekali adalah untuk kita contohi. Tapi kalau kita buat, kenapa? Sebab guru aku boleh jalan atas air, jadi aku buat kerana jalan. Habislah. Banyak orang kadang-kadang tiru perbuatan tu perbuatan Nabi, tapi dia tak nampak itu perbuatan Nabi, dia nampak perbuatan tok guru dia. Habis. Ataupun contoh macam buat kenapa? Sebab benda ni kalau baca nanti kita akan dapat contoh macam rezeki banyak. Dia masalah. Nabi tak buat benda tu sebab rezeki banyak. Faham tak? Maksudnya perbuatan Nabi, cara dia, tujuan matlamat dia, dan jadi benda tersebut Nabi buat kenapa pun kita kena tiru yang sama. Tak boleh buat kerana benda selain Nabi SAW. Okay, buat contoh dia bagi kat situ. Dia kata contoh, untuk menjelaskan itibak pada perbuatan, jika kita meneladani Nabi SAW dalam berpuasa, puasa macam Nabi, kita mestilah berpuasa mengikut bentuk yang dipuasakan oleh baginda SAW. Apa cara baginda puasa? Di mana kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nabi puasa macam mana? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Okey. Dengan tujuan mendekat diri pada Allah Ta'ala, bukan tujuan dia untuk kurus. Sebab ni gagal sikit. Kenapa puasa? Diet sikit lah bang. Sebab banyak makan malam tadi. Kenapa puasa? Sebab makan banyak malam tadi. Seriously gagal. Memang gagal. Sebab puasa tadi adalah ibadat khas lillah. Tak boleh dibuat kerana nak kuruskan badan, kerana kesihatan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang puasa, ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah nyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardu ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam dia difardu ke atas orang sebelum kamu. Ujung dia apa? La'allakum, moga-moga kamu kurus. Bukan. Sihat. Bukan. Kuat. Bukan. Apa? Takwa. So maksud dia anda kena puasa untuk takwa, bukan puasa untuk benda-benda duniawi tadi. Puasa supaya ekonomi. Tak boleh. Kita ni dah duit tak banyak ni, jadi banyak-banyak kita berpuasa. Oh salah. Oh gagal. Sebab itibak Nabi mesti buat kenapa puasa tadi? Takwa. Takwa. Bukan kerana benda lain. Kadang orang kata kita puasa sebab naik dah tinggi dah ni sikit. Air test pagi tadi ni, test gula ni dah tinggi ni, kena puasa ni. Salah lah. Puasalah, betulkan niat. Kalau kebetulan jadi macam tu, betulkan niat anda. Sebab kita puasa, macam cara ni puasa, matlamat dia untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Bukannya benda lain. Dia kata contoh dia kata jika seorang itu di kalangan kita ni menahan diri daripada sebahagian perkara-perkara yang membatalkan puasa saja, maka taklah itibak. Begitu juga jika dia menahan diri daripada sebahagian waktu saja, bukanlah itibak.
Sebagaimana kita juga mestilah berpuasa mengikut bentuk yang dipuasakan Rasulullah SAW dari segi tujuan, di mana kita inginkan dengan puasa kita apa? Wajah Allah. Nak dapat wajah Allah, bukan benda lain. Liwajhillah, kerana wajah Allah, bukan yang lain. Maka Nabi puasa untuk itu, kita pun kena puasa untuk itu juga. Puasa wajib yang tunai atau qada atau nazar atau sunat juga seperti tujuan yang baginda SAW berpuasa atau sebaliknya. Ni puasa apa? Puasa wajib. Sebab apa? Ramadan. Ni puasa apa? Puasa qada. Sebab apa? Berbuka puasa di tu. Ni puasa apa? Puasa sunat. Sebab apa? Nabi galakkan Isnin dan Khamis, ataupun 3 hari dan sebulan, ataupun puasa selang sehari. Kita puasa sebab Nabi galakkan. Sebab itu ada puasa sunat yang disarankan oleh Nabi SAW dan sebagainya. Seperti mana kita masihlah juga berpuasa oleh sebab baginda berpuasa. Sebab apa kita puasa macam ni? Sebab baginda berpuasa. Jangan kita, macam masyarakat kita ada separuh, dia beramal dengan amalan tentu sebab dia kata orang tu jalan atas air. Apa amalan dia? Dia tengok orang tu punya amalan, dia tiru orang itu. Bukan dia tiru Nabi. Sebab kan sepatutnya kita menjadikan Nabi itu tauladan kita. Sebab ini ittiba', ini mendapatkan kita cinta Allah. Tapi orang sering akan kadang-kadang macam, jangan main guru kita tu, dia boleh terbang. Apa dia buat? Dia puasa selang sehari. So orang pun puasa selang sehari. Tapi sebab apa? Sebab guru tadi. Sebab apa? Sebab dia terbang. Bukan sebab Nabi. Bukan sebab Nabi. So rugi. Memang rugi dan gagal. So orang terjebak. Kenapa niat berkenaan kita puasa? Kenapa ni? Kena jaga-jaga. Kerana itu tak dikira, dia kata apa, dia sebab baginda berpuasa. Kerana itu tidak dikira seorang individu mencontohi individu yang lain selain Nabi SAW. Tak boleh. Pasal kita punya itibak kepada Nabi, bukan kepada orang lain. Tak kira guru kita baik mana sekalipun, tapi dia tetap kena kita, kalau selari dengan Nabi, dan kita tiru sebab dia tiru Nabi, bukan sebab dia, bukan sebab tubuh badan dia. Sebab dia belajar ajaran Nabi dan dia tunjuk kita Nabi ajar, kita ikut dia, contohi dia, sebab itu kita akan sampai pada Nabi. Tapi kalau kita stop pada dia saja, dan masalah. Ini akan menyebabkan amalan kita rosak. Tidak menjadi lillahi ta'ala, tidak menjadi seperti perbuatan Nabi SAW. Itu banyak kes orang yang puasa atau ibadat, berzikir. Nabi tu ajar kita berzikir. Tapi kalau orang belajar silat, belajar zikir, Tok Guru suruh 70,000 kali. Buat tadi sebab apa? Sebab Tok Guru kata akan kebal. Bukan sebab Nabi kata akan mendapat cinta Allah Ta'ala, atau zikir kita menjadi tanaman di syurga nanti. Tak terbayang pun dalam kepala kita, kita sebut tadi, tasbih kita, takbir kita, tahmid kita akan menjadi pohon-pohon di syurga nanti. Pernah terbayang tak? Banyak orang tak terbayang. Banyak orang terbayang apa? Lepas zikir ni, pasti Allah Ta'ala akan memberikan aku apa aku minta. Kan? Gagal lah. Rugilah dia. Sebab sebenarnya zikir kita tadi seolah macam apa? Menyebabkan kita beli tanah, beli apa? Beli barang, tanah, pokok syurga. Kita beramal untuk syurga. Allah Ta'ala janji kepada kita. So kita tak mati lagi, tapi dah tanam pokok kat syurga. Maksudnya kita akan masuk syurga. Itu yang matlamat asal kita beramal dengan amalan berkenaan, supaya kita makin ditarik kepada apa? Tanah asal yang kita dah tempah di syurga nanti. Okey? Dia kata, dan dia akan berkongsi daripada dalam bentuk dan tujuan jika seorang daripada mereka ni melakukan perbuatan tersebut sebagai mematuhi perintah Allah Ta'ala dan mengikuti Rasul. Okey, kalau guru kita ikut Nabi, ikut perintah Allah Ta'ala dan ikut Rasulullah SAW, maka kita contohi dia, maka berkongsilah kita bersama dia. Jika tidak, putuslah kita dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. So itu dari segi perbuatan. InsyaAllah kita akan sambung kemudian dalam tajuk berkenaan dengan peninggalan. Peninggalan itu maksudnya apa yang Nabi tinggal tak buat, macam mana kita ikut Nabi dalam perkara berkenaan. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la qulubana imanan wa yaqina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma la qulubana imanan wa yaqina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma la qulubana imanan wa yaqina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allah maksin min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketakutan yang akan menghalang kami daripada bab kemaksiatan terhadap-Mu. Wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak. Kurniakanlah kepada kami ketaatan yang akan menyampaikan kami kepada syurga-Mu. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masabad dunya. Kurniakanlah kepada kami keyakinan yang akan mengecilkan nikmat kami musibah-musibah dunia. Wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Nikmatkanlah kami ya Allah dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan tenaga kami sama Engkau jadikan kami hidup
waj'alhu al-waritha minna, jadikanlah ia berkekalan pada kami. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana, jadikan pembalasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man adana, bantulah kami ke atas orang-orang yang musuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, janganlah kau jadikan dunia ini sebesar-besar kerunsingan kami. Wala mablagha ilmina, bukan juga nilai ilmu kami. Wala ghayat raqbatina, bukan juga matlamat keinginan kami. Wala tusallit alaina bidhunubina, janganlah kau kuasakan ke atas kami dengan sebab dosa-dosa kami. Man la yakhafuka wala yarhamuna, orang-orang yang tak takut engkau dan tidak belas kasihan terhadap kami. Ya Rabbal Alamin, wa Tuhan sekalian alam. Allah man arada bina, ya Allah, sesiapa yang menghendaki terhadap kami, aw arada bi syababin wa syabatina, atau inginkan terhadap pemuda kami dan pemudi kami, aw arada bi islamul muslimin, atau inginkan terhadap Islam umat Islam, bisu'in, dengan keburukan, fa'ashghilhu bi nafsih, sibukkanlah dia dengan dirinya sendiri. Waj'al tadbirahu fi tadmirih, jadikan perancangannya pada kemusnahan dirinya. Wa dakaidahu ila nahrih, dan kembalikanlah tipunya kepada dirinya. Allah mashfi mardana warham mautana, ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami, rahmatlah orang mati di kalangan kami. Allah mashfi mardana warham mautana, ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami, rahmatlah orang mati di kalangan kami. Allah mashfi mardana warham mautana, ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami, rahmatlah orang mati di kalangan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.